Salam sejahtera. Saya Dr. Irmawani Othman daripada Universiti Malaysia Sabah. Pembentangan saya bertajuk Falsafah Pelan Strategik Universiti Awam Malaysia melalui pengalaman ahli akademik ekspatriat dalam mengurak reputasi universiti sebagai hub kecemerlangan akademik di pesada antarabangsa. Objektif kajian ini adalah untuk menelusuri pengalaman modal insan antarabangsa dalam membantu mengurak keterlibatan reputasi Universiti Awam Malaysia di peringkat antarabangsa. Perbincangan dalam kertas kerja ini menerukai pengalaman sumber manusia antarabangsa dalam memberi sumbangan positif kepada Universiti Awam sejajar dalam usaha mengukuhkan kedudukan dan statusnya sebagai sebuah institusi pengajian yang berprestij agar seiring dengan peralihan kontemporari pendidikan tinggi. Pendekatan naratif mengutilasikan seleksi dialog asal serta melibatkan ahli akademik ekspatriat yang menepati kriteria bermastautin dengan visa pekerja, berstatus seorang ekspatriat berinisiatif sendiri, bukan diklasifikasikan staf pertukaran antara universiti, mahupun yang sedang menjalani cuti sabatikal. Sumbangan kajian ini berupaya mengalihkan tumpuan kontekstual literatur pengantarabangsaan institusi pengajian tinggi yang sebelum ini dikatakan bertumpu dalam menjana pendapatan sesebuah universiti, bertukar kepada suatu pengalaman sumber manusia yang berharga dalam menyumbang terhadap keterlibatan reputasi universiti di peringkat global. Umum maklum, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara telah dimeterai pada 27 Ogos 2007 dan merupakan asas transformasi pengajian tinggi negara. 20 buah universiti awam bertanggungjawab mendukung misi Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara menuju ke arah pengantarabangsaaan melalui jalinan hubungan kukuh di peringkat global bagi melicinkan aktiviti pertukaran warga akademik, penyelidik, dan pelajar. Universiti bertanggungjawab mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif kepada pelajar antarabangsa dan meningkatkan promosi serta aktiviti perekrutan ekspatriat akademik dasar pengantarabangsaaan Universiti Awam Malaysia memperlihatkan komitmen setiap universiti dalam pelbagai aspek menuju ke arah pengantarabangsaaan pendidikan tinggi. Justru itu, keboleupayaan Universiti Awam dalam memastikan kapasiti ahli akademik ekspatriat yang bukan sahaja berkelayakan, tetapi juga berpengalaman bagi mengisi pejawatan serta memastikan pengekalan kaki tangan antarabangsa mendasari pembangunan sumber manusia universiti tersebut dalam konteks tersebut. Hubungan di antara pengalaman sumber manusia antarabangsa dan peningkatan mobiliti sarjana serta pelajar antarabangsa menyumbang ke arah keterlihatan reputasi universiti di peringkat antarabangsa. Kajian literatur ini bermula dengan diaspora kejaya akademik ekspatriat yang berkembang seiring dengan kehendak pasaran antarabangsa. Pengalaman antarabangsa dalam kajian ini dikaitkan dengan pengalaman ekspatriasi dua aktor komuniti universiti, iaitu akademik ekspatriat dan pelajar antarabangsa. Dalam konteks perbincangan kita ini, akademik ekspatriat didefinisikan sebagai profesor dan kaki tangan bukan profesor, serta individu yang terlibat dalam penyelidikan dan profesion mengajar. Manakala pengakreditasian antarabangsa terhadap sistem pendidikan tinggi di sesebuah negara membawa indikasi penerimaan komuniti antarabangsa terhadap kesahihan reputasi sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh negara tersebut. Pengiktirafan berkenaan dianggap mandatori dalam usaha mewujudkan daya saing serta melengkapkan golongan siswaza bermutu dan berkelayakan di peringkat global. Ini bermakna penjenamaan tersebut turut memberi impak terhadap strategi pemilihan kaki tangan antarabangsa, di mana ianya meletakkan penanda aras baru pengambilan kaki tangan akademik dari negara luar
yang dinilai berdasarkan kesajanaan akademik dalam bidang kepakaran dan kredibiliti ketokohan yang mampu membawa universiti ke tahap kecemerlangan. Kaedah temu bual kajian ini, sebagaimana yang dipaparkan dalam jadual 2, dilaksanakan dengan memberi fokus pada 3 perspektif utama, iaitu pertama, untuk mengkaji pengalaman ekspatriasi golongan akademik ekspatriat dalam mempengaruhi pandangan mereka terhadap reputasi universiti awam di Malaysia sebagai universiti yang relevan di peringkat global. Seterusnya mengenal pasti isu, senario dan trend pengantarabangsaaan yang dikemukakan oleh informan dalam temu bual serta dikaitkan dengan perubahan liberalisasi pendidikan tinggi era kini. Akhir sekali soalan yang diajukan kepada ekspatriat akademik dalam kajian ini cuba merungkai pandangan peribadi dan cadangan mereka terhadap falsafah pelan strategik Universiti Awam Malaysia menuju ke arah hab kecemerlangan akademik. Di pesada antarabangsa, proses analisis data induktif menggunakan teknik tematik telah melalui beberapa peringkat pembinaan konsep dan tema. Berdasarkan catatan transkripsi temu bual mendalam tersebut, pengkaji mengaplikasikan analisa tematik menerusi pengikutan dan pengkategorian, seterusnya melahirkan corak dan tema yang dijana berdasarkan penilaian pengalaman informan berhubung falsafah pengantarabangsaaan Universiti Awam Malaysia. Pengalaman dari kalangan ahli akademik antarabangsa yang diperolehi telah menggunakan penilaian retrospektif terhadap pengalaman mereka sepanjang tempoh berada di negara ini dan turut dikaitkan dengan dasar pengantarabangsaaan Universiti Awam Malaysia. Secara umum, hasil dapatan mencadangkan pengalaman multidimensi dan dinamik di mana informan menggunakan satu dimensi atau tema untuk menerangkan tema yang lain dengan menekankan perluasan tema berkaitan interaksi dan hubungan sosial. Berdasarkan Raja Satu tema pertama adalah penarafan Universiti Awam di Malaysia sebagai universiti bertaraf antarabangsa. Pandangan dari informan kajian antaranya, pertama, merujuk kepada kaedah dan skop penarafan itu sendiri. Kaedah menilai ketersediaan intelektual dan pengiktirafan kesajanaan Universiti Awam sebagai institusi pengajian tinggi lebih menekankan kepada hasil pencapaian kecemerlangan akademik di Universiti Awam melalui kelayakan berasaskan meritokrasi universiti terkemuka dunia. Kedua, komitmen yang ditunjukkan oleh Universiti Awam dapat dilihat melalui penubuhan pusat hal ehwal hubungan antarabangsa di setiap universiti yang bertanggungjawab mendukung misi universiti menuju ke arah pengantarabangsaaan melalui jalinan hubungan kukuh di peringkat global, melicinkan aktiviti pertukaran warga akademik, penyelidik dan pelajar, mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif kepada pelajar antarabangsa dan meningkatkan promosi serta aktiviti perekrutan ekspatriat akademik. Ketiga, namun dari perspektif sarjana akademik pula amalan penarafan sesebuah universiti yang berusaha untuk diiktiraf bagi mendapatkan status antarabangsa dikatakan bukanlah semata-mata berdasarkan aspek kecemerlangan akademik yang dinilai melalui hasil, tetapi juga proses yang ditempuhi oleh universiti tersebut. Keempat, proses dalam melahirkan staf akademik berkaliber dan memartabatkan kesajanaan ilmu serta dasar proaktif merujuk komitmen kerajaan dalam usaha menjadikan sistem pendidikan tinggi di negara ini mencapai penarafan antarabangsa. Seterusnya perbincangan kajian kedua berhubung dengan pengalaman mengasimilasikan diri dengan budaya universiti dan masyarakat kampus. Antara pandangan mereka yang boleh diringkaskan berhubung dengan pertama, Universiti Awam di Malaysia dikenali sebagai universiti yang mempunyai kepelbagaian warga negara, sama ada dari kalangan ahli akademik ekspatriat maupun pelajar antarabangsa. Walau bagaimanapun, dari aspek pemantapan budaya ilmu, kurang inisiatif diambil bagi melahirkan persekitaran budaya ilmu yang kondusif dan matang.
Kedua, dengan adanya komuniti akademik yang mesra ilmu dan proaktif berwacana, budaya tersebut mampu memangkinkan persekitaran kampus yang berkualiti dan sinonim dengan iklim akademik universiti ternama. Ketiga, kelompok pelajar tempatan pula didapati tidak memanfaatkan kelebihan pelajar antarabangsa yang wujud dalam komuniti mereka. Keempat, komuniti akademik yang mantap bermula dengan asas jalinan hubungan sebenar warga kampus yang seronok menerokai ilmu dan berwawasan untuk membina laluan kerjaya dengan penguasaan ilmu yang diperoleh di universiti. Manakala perbincangan kajian ketiga merujuk kepada isu memperluaskan pangkalan Direktori Kepakaran Universiti Awam dan Polisi Brain Gain, antara saranan dan pandangan mereka seperti, pertama, pangkalan Direktori Kepakaran Universiti Awam masih belum mencapai kapasiti dan penanda aras universiti bertaraf antarabangsa. Kedua, inisiatif Brain Gain kurang diberi perhatian oleh Universiti Awam, memandangkan kemasukan kaki tangan akademik antarabangsa adalah melalui pengiklanan permohonan penjawatan ekspatriat berinisiatif sendiri. Ketiga, Universiti Awam memerlukan lebih ramai tokoh akademik tersohor yang bukan sahaja dapat menjadi daya penarik, terutamanya kepada pelajar dari luar negara, malahan menjadi mencetus perkembangan dan pembudayaan ilmuwan bertaraf antarabangsa. Keempat, kebanyakan universiti awam masih berada di tahap kurang membanggakan dalam melahirkan lebih ramai pensyarah muda yang mampu menyambung pelajaran ke peringkat pasca kedoktoran yang sepatutnya dimangkinkan lagi bagi melengkapkan semua ahli akademik dengan ilmu dan kepakaran bidang masing-masing. Kelima, polisi menarik saintis luar berkhidmat di Malaysia sepatutnya dimulakan dengan menyediakan peluang pekerjaan, menerusi program khas sarjana tempatan untuk meraih pengalaman di luar negara mahupun memasuki dan dipinjamkan ke sektor korporat. Keenam, dari hujah yang diberikan oleh akademik ekspatriat menunjukkan peluang pekerjaan untuk kerjasama boleh dilakukan di antara dua pihak berdasarkan prestasi dan bidang kepakaran pihak yang berminat untuk berhijrah sebagai ahli intelektual ke negara ini. Ketujuh, mencipta peluang pekerjaan dan memberikan taraf kewarganegaraan berupaya menarik saintis luar, menyumbang kepakaran mereka dan secara tidak langsung menyuburkan iklim akademia di universiti awam negara ini. Sementara itu, perbincangan kajian keempat merujuk masalah yang dihadapi di Universiti Awam, lebih merujuk kepada kerena birokrasi, di mana kesukaran memperoleh geran penyelidikan, malahan ada rungutan yang mendakwa kesukaran untuk membelanjakan geran yang telah diperolehi, disebabkan peraturan dan polisi dalaman universiti itu sendiri. Antara pandangan yang diutarakan oleh akademik ekspatriat. Pertama, isu inisiatif kewangan dan aspek material yang kurang ditumpukan bagi membangunkan prasarana dan penyelidikan R&D, terutama dalam bidang yang membangunkan teknologi dan produk tempatan. Kedua, majoriti responden yang terlibat dalam kajian ini telah melihat bahawa pembudayaan inovatif tidak lagi hanya terhad kepada komuniti profesional dan yang berpendidikan tinggi di dalam universiti awam sahaja. Malahan ia telah meliputi kepada golongan masyarakat di sekitar kawasan universiti awam tersebut. Ketiga, dari perspektif tersebut tanggungjawab sosial dalam menjana budaya inovatif dari segi penciptaan barangan, pemikiran, sistem dan kaedah baru berpotensi membolehkan universiti awam melibatkan masyarakat umum dalam mengembangkan idea inovatif sebagai salah satu cara memperoleh pengiktirafan antarabangsa. Keempat, peningkatan pengkomersialan produk R&D universiti adalah sesuatu yang kritikal bagi memperoleh pengiktirafan dunia dan melahirkan laureates dalam kalangan ahli akademik di Universiti Awam Malaysia. Akhir sekali, perbincangan kajian keempat diutarakan oleh akademik ekspatriat yang mempunyai berkaitan dengan hubungan baru industri universiti. Antara pandangan penting akademik ekspatriat seperti pertama,
Faktor universiti muda dikatakan penyebab kepada kurangnya hubungan berbentuk industri universiti di kebanyakan universiti awam negara ini. Pandangan yang diberikan memperlihatkan Universiti Awam Malaysia masih jauh ketinggalan disebabkan dua aspek, iaitu kurang kerjasama penyelidikan dan pembangunan menerusi pembiayaan sepenuhnya atau berbentuk geran tambahan dari industri kedua jika dilihat dari sudut positif. Banyak kelebihan yang dapat diperoleh oleh universiti awam melalui pelantikan ahli akademik ekspatriat yang berkhidmat di negara ini. Ini kerana setiap daripada mereka pastinya mempunyai pengalaman luas dan ilmu kepakaran sebagai seorang perunding profesional bagi menangani permasalahan dan keperluan industri serta mampu menjadi salah satu daripada punca penjanaan pendapatan universiti yang sekaligus mampu mencerna hubungan jangka masa panjang dengan pihak industri ketiga. Kerjasama penyelidikan peringkat antarabangsa yang melibatkan universiti terkemuka mampu memantapkan lagi kepakaran ahli akademik. Sekaligus mendefinisikan taraf pengantarabangsaaan universiti awam itu sendiri. Sebagai rumusan pembentangan kita kali ini, boleh dikatakan bahawa proses pengantarabangsaaan pendidikan tinggi di Malaysia menjadi satu alasan yang kukuh untuk melaksanakan perubahan dalam sistem pendidikan tinggi. Bagi mencapai sasaran untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu peringkat dunia, pastinya memerlukan pelbagai dasar, inisiatif, dan sumber manusia, seperti meningkatkan kualiti program dan kapasiti pelajar cemerlang, membawa masuk sarjana akademik tersohor, dan bergiat aktif di peringkat antarabangsa, menawarkan pelbagai geran penyelidikan dan inovasi, mengangkasa penerbitan dan sebagainya. Dalam konteks meraih hasil kerjasama antara institusi swasta dan awam, pihak universiti boleh mengutilasikannya melalui akses kepada ekosistem penyelidikan dan inovasi, pengetahuan, jaringan, sumber dan teknologi. Rakan kolaborasi turut dapat memanfaatkan daripada ketersediaan pihak universiti dalam aspek menambah nilai, memaju inovasi, meningkatkan daya saing dan kecekapan yang akhirnya mempunyai kelangsungan dengan pertambahan keuntungan dan keterlihatan reputasi perniagaan mereka. Justru itu, kajian pengalaman ekspatriasi yang mempunyai kelangsungan dengan dasar pengantarabangsaaan universiti awam ini dianggap begitu signifikan serta boleh dimanfaatkan oleh beberapa pihak seperti pembuat polisi, akademik ekspatriat dan pelajar antarabangsa. Bertitik tolak dari persoalan kajian yang diunjurkan, pembentangan kertas kerja ini telah merungkai pengalaman sarjana terhadap dasar pengantarabangsaaan universiti awam di negara ini. Ianya meneliti isu pengambilan akademik ekspatriat yang dikatakan berupaya mengukuhkan status universiti awam sebagai universiti berprestij dan menempatkannya di pesada antarabangsa. Strategi ini selaras dengan objektif memperlihatkan keterlihatan reputasi di peringkat antarabangsa, di mana hasil kajian ini menawarkan bukti khusus tentang bagaimana akademik ekspatriat menilai peranan mereka dalam menyumbang secara positif ke arah pengantarabangsaan melalui jalinan hubungan kukuh di peringkat global. Akhir kalam, hasil kajian diharapkan berupaya menjadi maklumat berguna bagi universiti awam dalam melaksanakan dasar atau polisi perancangan strategik alternatif masa hadapan. Seterusnya, menentukan senario pendidikan tinggi Malaysia. Sekian, terima kasih.